Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat semua adik-adik cikgu yang sedang menonton video cikgu ni. Baik, hari ini kita akan belajar bab 4 perniagaan tingkatan 4. Tajuknya adalah bahagian-bahagian fungsian utama dalam organisasi. Baik, memandangkan bab 4 ini agak panjang, jadi cikgu buat dua video. Ini video yang pertama, bahagian 1. Video yang seterusnya yang akan cikgu upload bahagian 2. Jadi bab 4 ni ada dua video. So tengok dua-dua video supaya lengkaplah pembelajaran untuk bab 4 perniagaan tingkatan 4. Baik, jom kita mulakan. Bahagian fungsian utama dalam organisasi. So apakah bahagian fungsian utama ini? Okey, bahagian fungsian utama merupakan sebahagian atau rantaian dalam sesebuah organisasi yang mempunyai tanggungjawab dan fungsi secara khusus atau spesifik. Okey, dalam bahagian fungsian utama ni, okey, kita ada struktur organisasi perniagaan yang menunjukkan hubungan setiap bahagian fungsian untuk mencapai VMO. Ingat lagi tak VMO yang kita belajar dalam bab 3 sebelum ni? Okey, visi, misi dan objektif. Okey, tujuannya adalah untuk setiap anggota dalam bahagian fungsian mengetahui dengan jelas tanggungjawab dan spesifikasi tugas masing-masing. Jadi, bahagian fungsian utama ini diterjemahkan, dizahirkan, dipamerkan dalam bentuk hierarki. Nanti kita tengok macam mana bentuk hierarki tu. Okey, next. Carta organisasi. So ini adalah bentuk hierarki carta organisasi. Ini adalah yang asasnya kita ada ketua eksekutif, ni bahagian atasan, pengurus pemasaran, pengurus pengeluaran, keuangan ni adalah bahagian pertengahan, dan penyelia-penyelia ni pengurusan bawahan. Jadi aspek penting dalam carta organisasi ada 4. Yang pertama adalah pembahagian kerja. Yang kedua, hubungan antara ketua dan pekerja, jenis tugas, hierarki, pengurusan. So pembahagian kerja ni maksudnya kerja tu dibahagikan mengikut jawatan masing-masing. Kalau kita ni dalam bahagian keuangan, jadi kita akan diberikan tugas dalam keuangan. Tak adanya kita kena tiba-tiba kena pergi ke operasi ke, tak sesuai. Okey. Hubungan antara ketua dan pekerja ni, ketua individu yang akan memberikan arahan. Okey, pekerja pula yang akan melaksanakan arahan tersebut. Okey, jenis tugas juga mengikut jawatan masing-masing. Lebih kurang macam pembahagian kerja ni lah. Dan hierarki pengurusan mengikut jawatan. Okey, tujuan bahagian fungsian. Okey, ada 4 tujuan utama bahagian fungsian ini diwujudkan. Yang pertama adalah penumpuan pada bidang tugas sahaja. Okey, pengkhususan tugasan atau kerja. Jadi ikut jawatan lah kan, macam yang sebelum ni cikgu kata, kalau kita ni berada dalam bahagian keuangan, jadi kita hanya fokus untuk keuangan sahaja. Okay, seterusnya dapat meningkatkan kemahiran kerana melakukan kerja yang sama dalam satu jabatan. Okay, maksudnya kalau kita dalam bahagian keuangan, kita jadi kerani keuangan. Okay, sehingga 10 tahun pun kita jadi kerani keuangan. Jadi bila kita melakukan kerja yang sama bagi tempoh yang sama, lama-lama nanti kita akan jadi pakar. So bila kita jadi pakar, dibawa pula kepada tujuan yang ketiga ni, kita akan mudah untuk melatih pekerja baru kerana bidang pengkhususan yang sama. Jadi tak perlu nak panggil trainer dan sebagainya, kita sendiri pun boleh latih. So ini membawa kepada tujuan yang keempat ni, dapat mengurangkan kos. Okey, baik. Seterusnya, okey, ini adalah 11 bahagian fungsian yang ada dalam organisasi. Sebab tu cikgu kata tajuk ni agak panjang kerana kita nak tengok satu persatu daripada 11 bahagian fungsian ni. Dari segi apakah maksud bahagian fungsian tersebut, apakah tujuan bahagian fungsian ni diwujudkan, dan apakah peranan setiap bahagian fungsian ini. Baik, ini adalah bahagian fungsian.
ada khidmat pelanggan, pentadbiran, pengurusan sumber manusia, keuangan, ICT, R&D, pembelian, pengeluaran, pemasaran, pengagihan dan jualan. Okey, kita tengok satu persatu ya. Okay, yang pertama bahagian fungsian pentadbiran. So bahagian fungsian pentadbiran ini bahagian yang melaksanakan sesuatu tugas yang telah ditetapkan ke arah mencapai VMO dalam perniagaan. Okay, so ini adalah maksud bahagian fungsian. So apakah tujuannya? Tujuannya adalah untuk menjalankan proses sokongan semua aktiviti dalam perniagaan berjalan dengan lancar. Dan bahagian fungsian pentadbiran ini berperanan dalam urusan dalaman organisasi perniagaan seperti mengurus, menyimpan dan menerima rekod. Selain itu, bahagian fungsian ini juga berperanan dalam menyediakan dokumen syarikat dan menguruskan program seperti mesyuarat. Jadi kalau kita ada dalam organisasi, siapa yang mengeluarkan memo untuk mesyuarat itu adalah bahagian fungsian pentadbiran. Okay, seterusnya bahagian fungsian sumber manusia. Okay, maksudnya adalah bahagian fungsian sumber manusia ini merancang, merekrut, pemilihan melalui temuduga, penilaian prestasi dan kebajikan pekerja dalam organisasi. Okay, tujuannya adalah untuk membantu perniagaan berjalan lancar serta mempunyai staf yang berpengalaman dan memastikan organisasi mempunyai keperluan sumber manusia yang mencukupi mengikut bidang kepakaran yang diperlukan. So penting ya. Kalau tak ada kalau tak ada bahagian fungsian sumber manusia ni, mungkin kita nak buat sesuatu projek tu ada sahaja staf yang tak cukup untuk cover bagi sesuatu projek tu. So ini adalah peranan bahagian fungsian sumber manusia ni untuk memastikan kelangsungan kerja di dalam sesebuah organisasi. So peranannya membangun dan memacu pertumbuhan sesebuah perniagaan. Okey. Yang ni pengurusan sumber manusia. Ada 4 perancangan sumber manusia. So perancangan sumber manusia ni yang ni lah ya. Dia nak ambil staff. Jadi sumber manusia dia nak interview staff. Ada staff tak cukup, nak ambil staff. Ada staff yang tak bagus, nak buang staff. Jadi ini adalah bahagian sumber manusia yang uruskan. Membentuk polisi berkaitan dengan pembangunan kerjaya pekerja, membentuk sistem pertukaran. Kalau nak tukar cawangan contohnya, kita berada di cawangan Kuala Lumpur, nak berpindah ke cawangan Pulau Pinang, bahagian sumber manusia ni yang akan uruskan. Kenaikan pangkat pun sama, membentuk sistem tindakan yang berkaitan dengan disiplin. So ini adalah perancangan sumber manusia. Latihan dan pembangunan. Latihan dan pembangunan ni macam mana? Dia melaksanakan program induksi. Kalau dia dah ambil pekerja, so dia perlu latih pekerja tu untuk fit dengan organisasi kita lah. Pembangunan pekerja melibatkan proses meningkatkan keupayaan pekerja untuk menerima tanggungjawab dan tugas baru. Yalah, kita pergi tempat baru, kita tak tahu apa-apa, jadi sumber manusia ni lah yang akan bantu. Perkhidmatan pekerja dan kebajikan. Menyediakan kemudahan untuk pekerja semasa bertugas dalam organisasi. Contohnya macam apa? Pengangkutan, rekreasi, kaunseling, kantin, macam-macam lagi lah perhubungan industri. Pekerja melalui kesatuan sekerja menyuarakan ketidakpuasan mereka terhadap kemudahan yang disediakan oleh majikan. Membantu menyelesaikan sebarang pertikaian. Jadi ini adalah peranan pengurusan sumber manusia. Seterusnya bahagian fungsian keuangan. Maksudnya bahagian keuangan ni merancang, menyusun, mengarah dan mengawal segala aspek pembiayaan dan perbelanjaan dalam perniagaan. Tujuannya untuk apa? Kenapa dia nak kena kawal semua ni? Untuk memastikan sumber keuangan terhad diagihkan dan dibelanjakan dalam aktiviti perniagaan yang boleh menjana keuntungan dan meningkatkan produktiviti. Itu yang pertama. Yang kedua, tujuannya adalah untuk memastikan hasil keuangan yang diperoleh dapat menampung segala perbelanjaan dan mendapatkan keuntungan. Dan yang ketiga, memastikan keuangan syarikat sentiasa mencukupi agar operasi perniagaan tidak tergendala.
Jadi segala apa keluar masuk duit, bahagian fungsian keuangan inilah yang akan bertanggungjawab. Okey, ini ya. Tanggungjawab dia, peranan pengurusan keuangan. Yang pertama, membuat perancangan keuangan. Jadi dia akan tentukan objektif keuangan yang hendak dicapai oleh organisasi serta dia jelaskan objektif keuangan secara terperinci, okey, untuk dijadikan garis panduan. Maksudnya setiap kali nak claim duit ke atau nak buat aktiviti perlukan duit ke apa ke, yang akan membuat perancangan keuangan ini adalah bahagian fungsian keuangan. Okay, mengagihkan sumber keuangan pengikut peruntukan yang ditetapkan. Okay, bajet keuangan yang telah diluluskan oleh pihak pengurusan perlu diagihkan. Kemudian pengagihan perlu dibuat mengikut masa dan jenis perbelanjaan yang telah ditetapkan oleh organisasi. Okay, yang ketiga, mengawal keuangan setiap bahagian. Kan bahagian-bahagian lain semuanya tertakluk kepada bahagian fungsian keuangan ni lah. Okey, setiap bahagian akan dipantau dalam aspek keuangan supaya tak berlakunya salah urus perbelanjaan. Ada yang guna duit syarikat ke, jadi dia kena kawal lah bahagian fungsian keuangan inilah yang akan mengawal bagi mengelak berlakunya penipuan atau penyelewengan duit syarikat. Okey, bahagian fungsian ICT. Kalau dulu, zaman dulu-dulu mungkin bahagian fungsian ICT ni tak penting. Tapi zaman sekarang bahagian fungsian ICT ni sangat penting. Kenapa? Kerana bahagian fungsian ni merangkumi penggunaan teknologi komputer seperti teknologi perisian untuk mengubah, memindah, memproses, menyimpan dan melindungi semua maklumat yang diperlukan dalam sesebuah organisasi dengan selamat, mudah, cepat dan tepat. Jadi segala rahsia syarikat pun bahagian fungsi ICT ni akan pastikan semuanya berada dalam keadaan yang selamat. Okey, untuk inilah tujuannya, kita tengok pada tujuannya. Okey, operasi organisasi lebih cekap dan efisien dengan adanya ICT. Okey, memudahkan komunikasi dalaman dan luaran, okey, internet dan intranet. Okey, menyimpan maklumat dan data perniagaan. Ini yang cikgu cakap tadi, dan mempercepatkan urus niaga. Jadi sangat pentinglah kalau ada berlaku ketidakstabilan dalam ICT ni, mungkin akan mengganggu gugat kelancaran organisasi lah. Okey, mungkin barang lambat sampai bila berlaku kecelaruan dalam teknologi. Sebab semua sekarang ni boleh dikatakan bergantung kepada teknologi. Okey, so apa peranan dia? Bertanggungjawab terhadap keselamatan sistem. Okey, memastikan hanya pengguna yang dibenarkan sahaja boleh mengakses sistem. Jadi kalau macam dekat mana-mana organisasi, dia ada ID password untuk setiap seorang pekerja dan password tu tidak boleh dikongsi. Okey. Memastikan adanya sistem simpanan yang penuh untuk menyimpan semula data kritikal. Dia ada backup lah, backup sistem. Okay. Membantu dan menolong pekerja menyelesaikan masalah menggunakan perisian baru. Okay. Ada sesetengah kerja macam keuangan contohnya, ada perisian dia. Mungkin ada pekerja yang kurang familiar dengan perisian yang digunakan oleh syarikat tu. Jadi bahagian ICT inilah yang akan bertanggungjawab untuk membantu mengajar pekerja baru ni untuk menggunakan perisian tersebut. Mengesyorkan sistem atau perisian terkini mengikut perkembangan teknologi dan keperluan perniagaan. So ini adalah tanggungjawab bahagian fungsian ICT. So bahagian fungsian ICT ni kena sentiasa up to date. Jangan teknologi 20 tahun lepas pun masih guna lagi. Dia sendiri pun tak sedar teknologi baru datang. So tak boleh. Bahagian fungsian ICT mesti kena very up to date. Okay. Membantu pengguna yang berhadapan dengan masalah komputer. Itu biasalah kan. Semua kerja sekarang ni memang guna komputer. So kalau ada masalah, bahagian ICT ni yang akan kita cari untuk bantu menyelesaikan masalah tersebut. Okey, seterusnya bahagian fungsian R&D. R&D ni apa? Dia penyelidikan dan pembangunan. Okey. So maksudnya adalah pembangunan produk baru dan penambahbaikan produk sedia ada. Okey. Tujuannya adalah untuk meningkatkan tahap pengeluaran dan pemasaran produk. Dia berperanan untuk merancang aktiviti pembangunan produk baru dan penambahbaikan produk sedia ada. Okay, contohnya
Kita contoh dekat sini. Pasukan penyelidik dari Pusat Kejuruteraan Tisu, Pusat Perubatan Universiti Kebangsaan Malaysia berjaya menghasilkan kulit gantian MyDerm sebagai kaedah terbaru dalam teknologi perubatan dunia. Kejayaan ini turut mendapat pengiktirafan daripada Malaysia Book of Records. Okey, kenapa R&D ni penting sebenarnya? Okey, R&D ni sangat penting kalau dalam organisasi untuk memastikan kita ni sentiasa relevan dalam industri. Sebab tempoh perniagaan kita dia ada beberapa tahun dan sehingga pada satu tahun tahun yang mana kalau kita ni tak buat R&D, kita tak tahu apa yang lebih bagus, kita tak tahu apa nak nak jadikan, nak tambah baik produk kita dan sebagainya, mungkin sampai satu tahap kita sendiri pun dah tak relevan dalam industri. Sebab tu R&D ni sangat penting. Dan R&D ni bukannya kerja satu hari. Dia kerja yang bertahun-tahun untuk dapatkan satu maklumat yang boleh diambil tindakan oleh syarikat. Okey. Bahagian fungsian pembelian. Okey, bahagian fungsian pembelian. Aktiviti yang dilakukan oleh dua pihak iaitu penjual dan pembeli bagi tujuan menukarkan barang dan perkhidmatan dengan menggunakan alat transaksi yang sah. Okay, tujuannya adalah untuk mengawal pembelian kuantiti bahan mentah untuk mewujudkan impak keuntungan yang positif. Okay, sorry, cikgu minum air sekejap. Maksudnya apa? Contohnya pengeluaran tayar. Okey, tayar. Tayar kereta kan. Okey. Jadi contohnya syarikat nak keluarkan 1,000 unit tayar kereta. Tapi syarikat beli getah yang mencukupi untuk 10,000 tayar kereta. Dia nak keluarkan 1,000 je, tapi dia beli getah tu untuk cukup 10,000. Dan getah tu mungkin tak tahan lama. Jadi apa yang berlaku dekat situ? Dia dah berlaku kerugian kerana membeli dengan sangat banyak dan mungkin apa yang dibeli tu tak boleh digunakan pun bila sampai masa nak guna. Jadi dia kena tengoklah. Okey, kalau benda yang bahan mentah tu adalah bahan yang mudah rosak, dia akan beli mengikut keperluan sahaja. Kalau yang boleh disimpan tu tak apa. Tapi kalau yang cepat rosak, dia kena tengok. Okay, so bahagian fungsi pembelian inilah yang akan kontrol berapa banyak nak beli. Supaya apa? Supaya kita dapat memaksimumkan keuntungan dengan mengurangkan kos atau membeli bahan mentah dengan lebih efisien. Okay, so peranannya adalah menentukan kuantiti dan spesifikasi barang yang dibeli adalah tepat. Kalau dalam pembuatan kereta ada skru, ada spare part dan sebagainya, so beli barang tu mesti spek yang betul. Kalau beli yang salah, tak boleh guna pun untuk kereta tu. Jadi dah rugi. Barang-barang bukannya murah, mahal. So bahagian fungsi pembelian ni penting supaya syarikat tak rugi dengan membeli barang yang tidak boleh digunakan. Okay, so ini adalah tata cara pembelian. Okay, ni carta alir. Okay, menerima pertempahan belian daripada pengurus jualan. Okay, mencari pembekal yang sesuai. Menerima sebut harga daripada pembekal. Menilai pembekal-pembekal. Okay, kita nak beli barang, kita tak bergantung kepada seorang pembekal sahaja. Kita mesti ambil beberapa pembekal untuk apa? Untuk kita nilai dari segi kualiti dan harga yang ditawarkan oleh pembekal-pembekal. Jadi kita akan pilih yang terbaik. Bila kita dah dapat yang terbaik, barulah kita buat pesanan pembelian dan menerima barang daripada pembekal. Okay, seterusnya bahagian fungsian pengeluaran. Okay, production Okay, proses menghasilkan barang melalui proses transformasi yang menukarkan input kepada output bagi memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. Okay, spelling error memenuhi, ada E kat sini. Okay, tujuannya adalah untuk memastikan setiap aktiviti pengeluaran yang dijalankan dapat mengurangkan kos dan memaksimumkan keuntungan. Okay, peranannya adalah menghasilkan barang dan perkhidmatan, memenuhi keperluan dan kehendak
menukarkan input kepada output, kawalan awalan, kawalan semasa, kawalan selepas. Okey, kawalan awalan ni macam mana kawalan awalan? Okey, kalau dalam kilang kawalan awalan ni yang pertama, bahagian fungsian pengeluaran ni perlu memastikan bahan mentah yang akan digunakan tu berada dalam keadaan baik, kualiti yang baik. Okey, sama juga dengan mesin yang nak digunakan tu pun dalam keadaan yang baik. Okey. Kawalan semasa. Okey, semasa proses penukaran input kepada output tu sedang berlaku, bahagian fungsian pengeluaran ni perlu memastikan mesin tu tak rosak. Kalau rosak, cepat-cepat baiki. Okey, staf yang mencukupi. Kawalan pengeluaran, okey, dari segi kualiti dan kuantitinya. Okey, kawalan selepas, ini QC lah, okey, quality, check kualiti dia, menepati standard yang telah ditetapkan, selamat untuk digunakan oleh pengguna. Jadi barulah dia lepaskan produk tu untuk dijual. Okey, bahagian fungsian pemasaran. Okey, aktiviti mencipta nilai barang, penentuan harga, promosi dan pengedaran produk bagi menggalakkan berlaku pertukaran yang dapat memenuhi keperluan pengguna dan mencapai objektif organisasi. Okey, tujuannya adalah untuk melakukan pertukaran antara dua pihak, iaitu pembeli dan penjual, memastikan barang dan perkhidmatan yang dikeluarkan sampai kepada pengguna dengan cepat, mencipta permintaan bagi sesuatu barang dan perkhidmatan serta mampu meningkatkan keuntungan kepada peniaga, membentuk strategi pemasaran yang terdiri daripada strategi, sasaran pasaran dan campuran pasaran. Baik, strategi pemasaran ni merupakan soalan favorite juga dalam exam. Okey, campuran pemasaran, sasaran pasaran ni. So perlu tahulah ini, nanti kita tengok. Okay, sasaran pasaran ni adalah kumpulan pengguna sedia ada atau bakal pengguna yang berpotensi untuk membeli produk. So target market kita. So bahagian fungsi pemasaran yang perlukan target market kita, perlu tentukan siapa nak jual di mana. Okay, golongan yang macam mana yang akan beli, ini adalah peranan dia. Okay. Campuran pemasaran ni adalah rangkuman beberapa strategi utama yang direka bentuk untuk diuruskan oleh pemasar bagi tujuan menghasilkan proses pertukaran nilai yang dapat memaksimumkan kepuasan pengguna. Okey, jom kita tengok apakah itu campuran pemasaran. Okey, ini 4 elemen campuran pemasaran ya. Produk, harga, pengedaran, promosi. Okey, 4P. 4P. Produk, price, pengedaran ni, promotion Okey. Produk merangkumi keputusan yang berkaitan dengan penyelidikan dan pembangunan, produk baharu, ujian produk, perancangan, pembungkusan. Okey, ini untuk produk lah So, apakah yang elemen yang perlu ada pada produk tersebut? Okey. Packaging dia macam mana? Okey. Okay, harga. Okey, berapakah harga untuk satu unit tu? So, ini kita kena tentukan penetapan harga dan polisi harga serta pembentukan strategi harga termasuk pelbagai diskaun. Pengedaran atau pengagihan memastikan barang sampai kepada pengguna. Promosi memberitahu pelanggan tentang sesuatu barang atau perkhidmatan yang ada melalui pengiklanan, promosi, jualan atau publicity. So 4 elemen ni pun perlu ingat peranan. Peranan ni ringkasan dia. Mengemaskini dan mempromosikan barang dan perkhidmatan yang ditawarkan dalam pasaran, menghasilkan dan mengedarkan bahan publicity seperti katalog, mendapatkan dan mengemaskini profil pelanggan, mempromosikan barang dan perkhidmatan melalui pelbagai cara pengiklanan, menjalankan penyelidikan pasaran untuk mendapatkan maklum balas. So ini adalah ringkasan bagi peranan fungsian pemasaran. Bahagian fungsian pengagihan. Barang atau perkhidmatan yang diagihkan oleh perniagaan dapat diterima oleh pengguna mengikut tempat dan masa yang tepat serta berada dalam keadaan baik. So, tujuannya adalah untuk memastikan setiap barang yang dikeluarkan dapat diterima oleh pengguna mengikut tempat dan masa yang betul.
Okay, seterusnya memastikan pemilihan setiap saluran agihan perlu bersesuaian dengan jenis barang yang hendak dipasarkan. Memastikan pengangkutan yang digunakan juga bersesuaian dengan barang yang hendak diagihkan agar tidak berlaku pembaziran masa dan kos. Okey. Apakah peranannya? Okey, peranannya adalah memastikan barang disimpan dengan baik dan dilabel sebelum dihantar pada waktu yang tepat, memeriksa semua barang yang ditempah dan bertindak jika terdapat perbezaan atau kesilapan, melibatkan aktiviti pengumpulan, pengangkutan dan pengedaran barang, melengkapkan dokumen penghantaran, menyediakan jadual pergerakan kenderaan dan menyelesaikan masalah proses pengagihan. Okey. So ini adalah terdapat 4 jenis saluran agihan. Okey, 4 jenis saluran agihan ni pun kena ingat ya. Okey, saluran 1 pengeluar kepada pengguna. Okey, pengeluar terus kepada pengguna. So ini dikenali sebagai saluran pemasaran langsung. Maksudnya dia tidak menggunakan orang tengah, dia terus kepada pengguna. So apakah contoh barang atau perkhidmatan yang dipasarkan yang menggunakan saluran 1 atau saluran pemasaran langsung ni? Okey, barang yang tak tahan lama seperti barang pertanian, okey, sayur-sayuran, okey, buah-buahan. Barang bernilai tinggi seperti kapal terbang, dia tak gunakan orang tengah, dia terus kepada pengguna. Kalau guna orang tengah, tak tahulah berapa lagi harga barang tu ya. Dan adakah kualiti atau keselamatan barang tu dijamin apabila menggunakan orang tengah. Jadi tak boleh terus kepada pengguna. Barang tempahan khas seperti pakaian. Kalau kita tempah baju, adakah baju kita yang kita tempah dah ikut saiz kita tu jual dekat supermarket dulu atau shopping mall? Tak terus dapat kepada kita. Okay, perkhidmatan profesional seperti khidmat doktor dan guaman. Kita sakit, adakah doktor bagi rawatan kepada orang lain dulu, lepas tu baru bagi rawatan kepada kita? Tak, terus kepada kita. So ini adalah saluran 1, pemasaran langsung. Okey, baik. Saluran 2, pengeluar peruncit kepada pengguna. Melibatkan 1 orang tengah sahaja. So apakah barang-barangnya? Barang yang diagihkan melalui saluran agihan ini ialah kosmetik, tayar, alat elektrik dan pakaian. So yang dijual di shopping mall lah. Okey, shopping mall, di bengkel, butik dan sebagainya. Okey, saluran 3, pengeluar kepada pemborong, kepada peruncit, kepada pengguna. Ada 2 orang. Okey, 2 pengantara. Pemborong, peruncit. Okey, pemborong ni dia beli barang daripada pengeluar secara pukal. Kemudian dia pecahkan pukal tu kepada kuantiti yang lebih kecil, jual kepada peruncit. Barulah dijual kepada pengguna. Contoh barang-barangnya adalah barang yang kita guna setiap hari. Gula, garam, beras. Okey, barang-barang dapur lah. Okay, saluran yang keempat, pengeluar kepada ejen, kepada peruncit, kepada pengguna. Kalau tadi ejen ni adalah pemborong, sekarang ejen. So, apa bezanya? Bezanya ianya untuk jenis barang yang sesuai diagihkan, iaitu pakaian yang berjenama, buku dan majalah. Guna ejen, dia tak guna pemborong Okey. Sini adalah ringkasan peranan bahagian fungsian agihan. So boleh baca ya. Sekejap cikgu minum air. Baik, sorry, cikgu batuk sikit. Okey. Okey, bahagian fungsian jualan pula adalah satu transaksi yang memberikan nilai tambah dalam memenuhi keperluan pelanggan dan memberi manfaat bersama kepada penjual dan pembeli. Okey, tujuannya adalah untuk memastikan jumlah sasaran jualan ditetapkan dalam objektif perniagaan tercapai dan semua staf bahagian ini perlu mengetahui dan memahami undang-undang yang melindungi pengguna, memahami jenis perniagaan yang dibenarkan dan tidak dibenarkan. Okay, peranannya adalah
menjawab pertanyaan pelanggan berkaitan barang yang dijual. Contohnya jenis, apa spek dia, kualiti dia macam mana, cara nak pasang macam mana, cara nak guna macam mana. So bahagian fungsian jualan inilah yang perlu bertanggungjawab. Membuat jualan secara bersemuka atau secara talian. Nak buat jualan terus ke atau jualan online ke, menyediakan sebuah harga. Sebahagian jualan juga ada pembeli yang berminat, so kita sediakan sebuah harga. Berunding dengan pengguna, guna diskaun dan sebagainya untuk tarik perhatian pengguna supaya membelilah produk kita. Okey, memberi nasihat teknikal kepada pengguna, sebab pengguna ni tak ramai yang tahu tentang barang kita. Jadi kita lah yang perlu explain kepada pengguna. Okey, merancang dan mengurus masa yang sesuai untuk membuat promosi jualan. Menyemak dan mengemaskini rekod pengguna supaya mudah untuk menghubungi pengguna. Okey, setiap kali kita ada customer, kita seboleh-bolehnya kita perlu ambil data customer tersebut. Untuk apa? Contohnya bila kita ada keluar produk baru, kita boleh war-warkan kepada customer sedia ada kita, selain daripada kita target customer yang baru. Okey, kalau dia puas hati dengan produk kita, dia puas hati dengan servis kita, insya-Allah dia akan beli lagi bila kita ada produk yang baru. So penting untuk kita dapatkan rekod pengguna. Okey, yang terakhir adalah bahagian fungsian khidmat pelanggan, customer service. Okey, maksudnya keupayaan dan kebolehan organisasi perniagaan menyampaikan produk dan memenuhi keperluan dan kehendak pelanggan melebihi daripada tahap yang mereka harapkan. Okey, tujuannya untuk memberi perkhidmatan kepada pelanggan. Okey, peranan menjawab pertanyaan pelanggan berkenaan dengan barang dan perkhidmatan, menyediakan pakar bagi memberi maklumat mengikut kehendak pelanggan. Sebab itulah kalau kita nak jual apa-apa barang kita kena pakar, kita kena tahu maklumat tentang barang tersebut. Sebab customer akan tanya. Tapi kalau kita jawab pun dalam keadaan yang ragu-ragu, kita sendiri pun macam tak sure, jadi macam mana kita nak dapatkan kepercayaan pengguna untuk membeli barang kita. Jadi itu kena hati-hati. Ini adalah bahagian fungsi khidmat pelanggan, penting untuk mendapatkan kepercayaan pengguna. Okey, baik. So bahagian 1 untuk bab 4 cikgu akhiri sampai sini. So kita jumpa di bahagian 2 bab 4 perniagaan. Okey, terima kasih kerana menonton. Selamat belajar. Stay safe, stay at home. Bye.